Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi untuk kelas yang berikutnya. Untuk sama-sama kita selesaikan subjek kita ni. Untuk ulang kaji dan juga tak lain lah untuk kita sama-sama jumpa, tak lain tak bukan untuk kita terus pastikan pembelajaran kita terus berlaku. Itu saja yang kita nak, walaupun mungkin sekejap tak lama mungkin perjumpaan kita, habis-habis lama pun setakat hari ni sejam setengah rasanya, paling lama lah tu. Sebabnya memang matlamat kita untuk perjumpaan kita adalah untuk kita ulang kaji dengan lebih baik pembelajaran kita lah. Dan aku takut kamu terlupa. Jadi kamu di rumah kamu mesti ada juga jadual lain sebagai waktu untuk ulang kaji lah. Jika ada masalah kamu boleh tanya terus dalam kelas kita. Kita boleh bincang dalam kelas kita ni yang penuh dugaan ni. Tu pun dah pukul 9 baru 16 orang masuk tu. Masalah adanya. Jadinya alhamdulillah yang boleh berjaya berada bersama kita pada malam ni, saya harap buka kamera Right. 16 orang saja. Yang ni pun 16 ni pun ada yang keluar masuk ni. Allah. Jadi malam ni kita akan tengok sikit mengenai qadhiyah hamliyah sebelum kita masuk modul kita. Slide Ustaz betul dah tu? Qadhiyah hamliyah? Betul. Okey, baik. Tengok pada qadhiyah hamliyah itu. Qadhiyah hamliyah seperti mana kita tahulah, selepas daripada kita dah pun mengenali, kita dah belajar dalam tingkatan 4 mengenai tasawur. Semua yang kita belajar dalam tingkatan 4 itu, semua yang kita belajar dalam 4 nama dia adalah tasawur. Kita tak ada lagi kita nak bincang mengenai tasdik. Macam mana ta'arif, dalam ta'arif tasawur dan juga tasdik. Yang ini kita perlu tahu dalam tasawur dan juga tasdik sendiri, dalam ta'arif dia sendiri pun kalau kita tahu dan kita ingat, ta'arif tasawur menunjukkan bahawa dia adalah gambaran awal tanpa adanya benar dan juga salah. Itu adalah dipanggil sebagai tasawur. Tanpa ada benarnya salah. Wa idrak mufrad min ghairi hukm alaihi bi isbat atau nafi. Yang mana gambaran yang hadir dalam kepala kita itu tidak ada kita boleh hukum dia dengan isbat ataupun nafi. Bila kita kata Zul kanan, kita tak boleh apa yang cerita mengenai Zul, tak ada. Ataupun Wardah, bunga, madrasah, biji je, Al-Bait, kita tak tahu apa cerita. Dan itu yang dibincangkan daripada semua bab dalam tingkatan 4 sebenarnya, hanyalah membincangkan mengenai kalimah tadi satu kalimah. Lepas itu kepada ad-dilalah. Lepas itu ad-dilalah, kita tahu mengenai perkembangan satu perkataan itu menjadi ad-dilalah. Lepas itu ad-dilalah pergi kepada lafaz. Masih lagi dalam tasawur. Lepas itu pergi ke lafaz pergi kepada kuliah khamsah. Kuliah khamsah kita menentukan berapa jumlah perkataan kalimah yang perlu ada dalam suatu qadhiyah. Lepas itu barulah pergi kepada ta'rif. Baik, daripada ta'rif hanya satu saja ta'rif, iaitu hatam sahaja yang akan dibincangkan dalam ilmu mantik. Dalam ilmu mantik mana? Daripada ta'rif tadilah barulah dia pergi kepada kuliah barulah dia pergi kepada hamliyah ataupun syartiyah. Barulah dia pergi kepada hamliyah ataupun syartiyah yang dipelajari dalam tingkatan 5. Barulah kita masuk dalam qadhiyah hamliyah. Baik, tengok pada qadhiyah hamliyah. Ta'rif qadhiyah hamliyah allati yakunu tarfaha mufradai. Baik, dia adalah dua huruf yang mufrad. Ya, baik. Qadhiyah hamliyah adalah tarfaha
mufradain. Turuf dia, kedua-dua turuf dia adalah mufrad. Apa turuf mufrad? Kalau turuf fa, qadhiyah hamliyah, maudhu' dan juga mahmul. Turuf dia, kalau ditanya turuf, jawapannya adalah maudhu' dan juga mahmul. Ya baik. Kalau ditanya ma turfa fi qadhiyah hamliyah. Tolong salin soalan tu. Ma turfa qadhiyah hamliyah. Jawapan dia adalah maudhu' wal mahmul sahaja, faqat. Dia ada dua turuf saja. Ma turfa fil qadhiyah. Ma turfa fil qadhiyah hamliyah. Tolong salin Ma turfa fil qadhiyah hamliyah. Jawapannya adalah maudhu' wal mahmul. Maudhu' wal mahmul. Siapa tahu tu sebabnya dia boleh tanya ajza'. Ajza' benda yang berbeza. Ya, kalau dia tanya ma ajza'ul qadhiyah hamliyah, ada berapa dia ajza' qadhiyah? Qadhiyah hamliyah ada berapa ajza'? Ya, betul. Ada 3. Ya, baik. Dia 3, ajza'ul qadhiyah ada 3 dalam mahmul, iaitu maudhu', mahmul dan juga rabitah. Ya, ingat dia 3. Yang mana kalau dia kata turuf ada 2 je. Okey? Baik. Takut tertanya. Takut ditanyakan tak tahu. Jadi turuf adalah 2. Dan maksudnya dia kata kedua-dua turuf itu adalah mufrad. Kedua-duanya adalah mufrad. Apa mufrad? Muhammad alim. Muhammad alim. Dia tidak menggambarkan lebih daripada itu. Maksudnya Muhammad, lafzu Muhammad mufrad fi turfil awal. Apa maksud turfil awal? Turfil awal adalah maudhu'. Wa yusamma bil maudhu'. Ini dia kata. Wa yusamma maudhu'. Wa lafzul alim mufrad fi turfis sani wa yusamma mahmul. Tengok dia kata kalau dia minta contoh, misal liturfan al-qadhiyah hamliyah. Okey. Misal liturfa qadhiyah hamliyah. Jawapan dia adalah Muhammad alim, cukup. Kalau dia misalah contoh. Misal turfa qadhiyah hamliyah. Muhammad alim. Kerana Muhammad kita takutnya dia minta yang ni idah. Dia dah bagi dalam stimulus bahagian ni Muhammad alim. Kamu tahu dah stimulus apa dia? Tahu. Tahu. Macam ayat tu. Tahu. Yang tak tahu, tak sebut stimulus kamu tahu. Biasanya sains semua ada rasanya yang atas tu. Yang bahagian atas tu, ayat atas tu, dia sebelum soalan. Jadinya kalau dia dah bagi Muhammad alim, lepas tu dia pun tanya. Dia pun beritahu kepada kita idah min turfal qadhiyah hamliyah al-atiyah. Idah, jelaskan. Idah maksudnya jelaskan. Jelaskan turuf qadhiyah hamliyah yang berikut. Okey. Jadi kalau dia minta kamu jelaskan idah ataupun bayin, maka jawapan dia di sini. Lafzu Muhammad, biasanya ni markah ni biasanya 2 ataupun 4 ni. Muhammad mufrad di turful awal. Biasanya 1 markah di situ. Kalau dibagi 4 markah dengan 4 markah kalau dia kata idah ini 4 markah. Di sini Muhammad mufrad turful awal 1 markah, wa yusamma maudhu' 1 markah. Dapat 2 markah. 1. Yang belakang depan 1 markah, yang belakang ni 1 markah. Wa yusamma maudhu' 1 markah. Manakala alim mufrad fi turfus tsani 1 markah, wa yusamma bil mahmul 1 markah. Jadi 4 markah. Okey. Okey, jelas? Pak tu? Yes. Okey. Jadi kamu kena pastikan kamu jawab penuh lah. Sebabnya dia mufrad je. Mufrad ni menunjukkan ke atas 1.
Salah satu apa maksud satu? Maksudnya dia tak perkataan. Ingat, mufrad dalam ilmu mantik dengan ilmu nahu berbeza. Ilmu nahu, mufrad itu satu perkataan. Faham? Tapi dalam ilmu mantik, mufrad ini adalah satu benda yang sampai kepada kita satu. Contohnya, Contohnya Adam Hakimi bin Ahmad Sani. Baik, Adam Hakimi bin Ahmad Sani tu seorang tahu dalam ilmu mantik. Dia satu je, dia mufrad dipanggil. Nampak jelas ni? Dia satu. Walaupun panjang tu dia dipanggil sebagai mufrad. Berbeza dalam ilmu nahu. Ilmu nahu itu dah dipanggil sebagai murakkab. Dia istilah dia, ilmu nahu. Tapi dalam ilmu mantik, apa yang teridrak fi az-zihni, apa yang terlintas dalam kepala kita satu, maka dia dipanggil sebagai mufrad. Maksudnya kita kata kereta Honda. Contoh, kereta dan Honda itu kali ikut nampak macam dua perkataan. Tapi kereta Honda itu adalah satu. Nampak ni? Kereta Honda itu satu. Kerana bila kita sebut kereta Honda, satu kereta Honda yang wujud dalam kepala kita. Satu jenis kereta Honda. Tetapi kereta Honda adalah lafaz kulli. Jelas dah tu? Ya. Kereta Honda adalah lafaz kulli. Kenapa kulli? Sebab kereta Honda adalah jenis. Di bawah kereta Honda tu banyak lagi yang ada. Okey, nampak? Nampak. Okey, baik. Sebabnya sama di sini tengok ni, dia kata tengok contoh amsilatul qadiyah hamliyah. Ini contoh-contoh qadiyah hamliyah. Muhammad alim, as-sama' zarqa, as-sama' zarqa. Lepas tu ana mahir. Saya seorang yang mahir. Hadhihi syajarah. Okey, sayyaratu is'af sari'ah. Okey, sayyaratul is'af ini kereta ambulan tu. Okey, baik. Situ jelas. Situ kita terus ke sebelah. Azal qadiyah yang saya sebut tadi lah. Azal qadiyah ni banyak kali dah dan masih ada yang tak ingat lagi. Yang saya harap ingatlah baik-baik. Azal qadiyah ada 3 tempat saja. Dan memang ada 3 tempat saja azal qadiyah. Yang pertama berada dalam qadiyah hamliyah, satu, ada 3 pecahan dia, iaitu mawdu', mahmul dan juga rabitah. Lepas tu azal qadiyah syartiyah, ada berapa azal qadiyah syartiyah? 2. Ya, ada tali. ya, muqaddam dan tali. Baik, lepas itu ada satu lagi azab di dalam dalam apa? Ya, dalam qiyas. Ajza'u ajal qiyas. Apa dia? Yang pertama ada berapa? 3. 3 banyak. Apa yang ajal qiyas? Yang pertama. Sudah. Cepat cari dalam buku tu lah. Cari je dah. Ada 3. Ya, tu. Yang pertama apa dia? Muqaddimah surah, muqaddimah kubra, an-natijah. Ya, baik. Sempatlah belek tu. Lain kali belok dan natok cepat-cepat ya. Nak Ilah ambil langkah selamat malam ni. Baik. Baik Ada 3 yang dipanggil sebagai muqaddimah surah, muqaddimah kubra dan juga natijah. Itu dipanggil ajza'ul qiyas. Sebabnya dalam qiyas ada 2 Ada satu nama ajza', satu nama had. Kamu kena bezakan antara ajza' dengan had. Ajza'ul qiyas, ni masuk ke lompat qiyas ni, bagi ulangan lah. Okey, ajza'ul qiyas ada 3 tadi, iaitu muqaddimah surah, muqaddimah kubra dan juga natijah. Baik, daripada muqaddimah surah ada had surah. Daripada muqaddimah surah ada had surah. Okey. Daripada muqaddimah kubra ada had akbar. Betul tak tu? Kau dengar betul tak? Betul. Okey.
Lepas itu di dalam kedua-dua muqaddimah surah dan muqaddimah surah dan juga muqaddimah kubra, dua-duanya adanya had awsat. Jadi kalau dia minta kamu listkan uzkur ajza'ul qiyas, kamu kena bagi yang tadi. Kalau diminta ajza'ul qiyas, kamu kena bagi muqaddimah tadi. Manakala kalau dia minta had, kamu kena bagi had asrar, had akbar dan juga had awsat. Ingat. Ya baik, beza tu walaupun bunyi macam lebih kurang je, tapi kalau silap kamu bagi maka salah dia. Okey, baik. Ajzal qadhiyah, masuk balik dalam ajzal qadhiyah tadi. Ajzal qadhiyah hamliyah bagi pada maudhu', rabithah dan juga mahmul. Maudhu' juga dinamakan, dikenali dengan mahkum alaih. Okey, baik. Maudhu' juga dikenali sebagai mahkum alaih. Rabithah dikenali sebagai nisbah. Mahmul dikenali sebagai mahkum bi. Baik, rabithah sebelum ni Ustaz pernah bagi beberapa nama. Siapa yang ingat dia nama dia? Apa dia? Rabithah. Selain nisbah, apa lagi nama dia? Siapa lagi? Sekejap, ada. Ustaz, nisbah hukmiyah dengan nisbah kalamiah tu ke? Betul tak? Itu ke? Tu tengok dalam catatan tu. Bila lah kamu nak ingat. Ni tak saya tanya yang tu ke Ustaz? Yang tu ke? Betul tak? Rabithah nisbah hukmiyah dengan nisbah kalamiah. Ya, betul. Ingat baik, itu nisbah hukumiyah, nisbah kalamiah. Nisbah hukumiyah dan juga nisbah kalamiah adalah nama kepada nisbah ataupun rabithah. Maksudnya, rabithah ni ada 4 nama, iaitu rabithah, nisbah, kalau sebut nisbah pun dia, nisbah hukumiyah pun dia, nisbah kalamiah pun dia. Baik? Daripada rabithah ini, rabithah terbagi dia 2, iaitu zamaniyah dan ghairu zamaniyah. Baik. Terbagi kepada 2, iaitu rabithah nisbah zamaniyah dan juga ghairu zamaniyah. Baik. Jadi ini saja, ini penerangan dia. Lepas tu ta'rif dia, ingat ta'rif maudhu' dan juga mahmul sama saja. Ta'rif maudhu' dan juga mahmul pula. Ta'rif maudhu' dan juga muqaddam sama, mahmul dan juga tali sama. Okey, silap pula. Okey. Ingat ta'rif dia sama. Okey. Zaid, ini contoh dia, Zaid qa'im, maudhu' tadilah sama je. Zaid qa'im, Zaid adalah maudhu', qa'im adalah mahmul. Tapi cuma tengok ni, al-maudhu' qad yakunu mubtada' wa fa'il, fa'ilan atau naibu fa'il. Baik, untuk kamu, Ustaz dah kata sebelum ni, untuk kata 5 dia lebih suka kepada dia macam bercampur dengan ilmu lain. Sebab itu dalam ni, kalau ikut kita tak ada percampuran. Tapi dalam tingkatan 5, dia ada sedikit percampuran di sini. Dia beritahu kamu maudhu' ini boleh jadi mubtada', ni ilmu nahwu ni, mubtada', fa'il atau naibul fa'il. Ustaz tak nak terang banyaklah mengenai benda tu, pening je. Kamu kena ingat je, maudhu' ini adalah mubtada', fa'il, naib fa'il. Kalau kamu nak tahu lebih detail mengenai ketiga-tiganya, kamu kena tanya Ustaz Syafiq. Jadi, sebab apa? Sebab soalan dia boleh tanya ma maudhu' fi ilmi nahwi. Ma maudhu' fi ilmi nahwi. Okay, sempat tadi tu. Ma maudhu' fi ilmi nahwi. Okey, dia boleh tanya kita, ma maudhu' fi ilmi nahwi. Apa itu maudhu' dalam ilmu nahwu? Kalau 2 markah, maksudnya kamu kena bagi 2 lah. Mubtada'
atau fa'il. Dua markah. Ulang balik soalan tadi, ma maudhu'. Ma maudhu' fi ilmi nahwi. Okey. Tu, saya bagi kat komen tu, check tu. Oh, okey. Okey. Ma maudhu' fi ilmi nahwi. Baik, apa maudhu'? Maudhu' itu apa dalam ilmu nahwu? Sama juga untuk yang di bawahnya pun sama juga. Boleh ditanya mahmul ataupun mahkum bi fil ilmi nahwi. Maka dia adalah qad yakun khabaran aw fa'lan. Khabaran aw fi'lan. Okey? Sama ada khabar ataupun fa'il dalam ilmu nahwu. Ni bukan ilmu mantik ni. Disebut sini bukan ilmu mantik. Ini ilmu nahwu. Rabitah tak ada sebut. Rabitah kasihnya tifa'u anil a'ra. Okey. Apa dia? Jadi dia punya jawapan ambil dia punya ta'arif je lah. Ta'arif? Yang tadi ma maudhu'. Bukan. Kamu jangan ambil ma maudhu' fi ilmi nahwi. Ni kamu kena ambil yang ni. Qad yakun mubtada'an aw fi'lan aw na'ibul fa'il. Nampak tak? Nampak tak? Tu jawapan dia. Qad yakun boleh jadi dia sebagai mubtada', fi'il atau na'ib fa'il dalam ilmu nahwu. Ini ilmu nahwu ceritanya. Baik, begitu juga sama juga kalau untuk mahmul ataupun mahkum bi, kalau dia tanya ilmu nahwi, ma mahkum bi atau mahmul fi ilmu nahwi. Jawapan dia qad yakun khabaran atau fi'lan. Qad yakun khabaran atau fi'lan. Ustaz tu kalau dia tanya soalan apa? Ni kalau dia tanya ni soalan ni. Ma maudhu' fi ilmi nahwi. Tu ustaz letak dekat tu. Dekat one chat tu. Oh. Yang mahmud Okey. pun sama Ustaz. Sama. Bentuk soalannya lebih kurang macam tu je. Maksudnya kalau tak kira lah bentuk macam mana soalannya pun. Tapi kalau disebut ilmu nahwi ataupun nuhah. Nuhah ini ahli nahwu. Maka jawapan dia adalah iaitu. Okey. Lepas itu untuk rabitah. Rabitah ni dia boleh tanya Allah selamat. Tuhzifu rabitah kasir. Okey. Rabitah ini sudah rabitah qad yakun zamanian. Okey, ni zamanian atau zamanian. Zamanian atau zamanian. Zamanian atau zamanian. Zamanian adalah kana, manakala ghairu zamanian adalah huwa. Okey? Yang satu soalan. Lepas tu tuhzifu ar-rabitah kathiran liktifa anha bi'rab. Baik, dia kata tuhzif ar-rabitah, dihazafkan rabitah kasir iktifa anha bi'rab. Ini boleh jadi soalan. Limaza tuhzifu ar-rabitah? Limaza tuhzifu ar-rabitah fi ajza' al-qadhiyah? Limaza tuhzif ar-rabitah? Cepat tu? Dapat. Baik, jawapan dia di bahagian belakang tu, iaitu liiktifa anha bi'rab. Tu je jawapan dia. Mungkin satu markah kot.
Banyak ni biasa satu markah je. Ataupun dia gabung dengan soalan lain. Tapi jawapan dia liktifa'anha bi'arab. Kerana dah pun cukup sempurna dalam ilmu mantik. Maksudnya kalau kita kata Muhammad Syairun itu dah cukup dah, sempurna dah ayat tu. Maksudnya apa maksud sempurna? Ingat dalam ilmu mantik, apa yang sempurna itu adalah fi zihni tadi. Maksudnya bila ustaz kata contohnya ustaz kata ustaz kata apa contohnya? Azri hitam contohnya. Azri, bila kamu dengar Azri hitam, kamu akan terus tergambar kepada kamu, oh Azri hitam, selesai. Maksudnya itu dah dikira cukup. Iktifa itu cukup. Memadai untuk makna. Tapi untuk melengkapkan, rabitah ini untuk lengkapkan. Sebab itu dia kata nisbah hukumiyah. Bila kita ada Muhammad Azri ialah yang hitam, maksudnya dia adalah seorang yang hitam. Tetapi kalau kita kata Azri sedang hitam, sedang menghitamkan diri dia, maksudnya dia sedang mewarnakan diri dia. Kalau gunakan kana, kana itu dia sedang buat. Tetapi kalau huwa, dia memang hitam, maksudnya dia memang rupa dia hitam, maka huwa. Tapi kalau kana, dia sedang menghitamkan diri dia. Itu beza antara kana dan juga kana juga huwa tadi. Dia melengkapkan ayat tadi. Okey? Baik. Baik, dah jelas itu soalan situ? Jelas. Jelas. Okey. Ni satu lagi. Tartib baina ajzal qadiyah hamliyah tartib tabi'i. Ya, dia adalah tartib dinamakan sebagai tartib tabi'i. Dipanggil sebagai tartib tabi'i. Kalau tanya ma tartib ajza'ul qadiyah hamliyah. Ma tartib ajza'ul qadiyah hamliyah. Jawapannya adalah ajza'ul qadiyah hamliyah tartib tabi'i. Okey. Tartib tabi'i ini adalah maksudnya dia adalah tertib yang secara tabiatnya. Apa tabiat? Contohnya Zaid qa'im. Qa'im mesti Zaid mesti menjadi maudhu'. Qa'im mesti menjadi mahmud. Itu dipanggil tartib tabi'i. Dia mesti cerita kita mesti kepada Zaid, bukan kepada warna. Faham ni? Contoh kepada mahmud. Maksudnya contoh kalau maksud kata Azri hitam tadi, maksudnya Azri mesti kita cerita kita mengenai Azri. Nampak? Bukan warna hitam yang kita ceritakan tu. Sebenarnya dia nak cerita dalam mantik, kita nak cerita mengenai, kita jaga otak kita ni daripada salah. Jadi cerita kita adalah mengenai orang tersebut. Maka secara tertib tabi'inya wujudnya Azri baru wujudnya warna. Walaupun hakikat cerita adalah, ingat yang lain saya tahu tadi, hakikat adalah hitam. Ya, dalam mantik hakikat cerita adalah warna hitam tu. Sebabnya warna hitam adalah Azri. Tetapi dipanggil sebagai maudhu', tajuk kita, tajuk perbincangan adalah Azri. Udah. Ini naga? Okey, boleh nampak gitu? Nampak. Okey. Baik, kalau tak nampak kau dengar balik rakaman nanti. Baik, kita tengok sikit lagi aswarul qadiyah hamliyah. Yang ini selalulah saya kata ta'rif qadiyah hamliyah berbeza dengan ta'rif sur. Baik, jika soalan bertanya mengenai ta'rif sur, maka ini ta'rif dia. Wal lafzu dal ala kamiyat al-afrad. Maudhu' kullan atau ba'dan. Sini. Ini adalah ta'rif kepada sur. Ini adalah ta'rif kepada sur. Kerana kalau ditanya ta'rif qadiyah hamliyah, ini sahaja ta'rif qadiyah hamliyah. Ia mahtamal sidqa wal kizba li zati. Ini adalah qadiyah.
Ni ta'rif qadhiyah. Okey, ta'rif qadhiyah hamliyah. Mana ta'rif qadhiyah hamliyah? Betul tak tu? Mana dah? Oh, kamu ada ta'rif qadhiyah hamliyah. Okey, tak apa. Baik, jadi kalau dia minta sur, maka ini ta'rif sur. Sur qadhiyah hamliyah. Sebabnya qadhiyah syartiyah pun ada ta'rif sur sendiri. Dan biasanya kalau kamu nak belajar ingat, dalam ta'rif sur dia ada perkataan al-lafz, lafaz ini. Kalau kamu tengok sur qadhiyah syartiyah pun dia ada perkataan lafaz. Permulaan dia. Huwal lafzud dal juga dia ada. Betul tak? Ingat dah tu? Okay. Baik, kalau ingat kedua-dua ta'rif tu. Baik, dalam qadhiyah hamliyah terbagi pada dua. Yang ini dipanggil sebagai bi'atibar sur. Ingat, kamu belajar hanya satu saja, bi'atibar sur. Jadi qadhiyah hamliyah bi'atibar sur adalah masurah dengan ghairu masurah. Okey, kalau dia minta uzkur min qadhiyah hamliyah masurah, maka jawapan dia adalah qadhiyah hamliyah kulliyah. Ya, kulliyah. Ya, kalau kamu nak bagi sama mujabah pun bolehlah. Tetapi biasanya qadhiyah hamliyah kulliyah itu dah betul. Untuk aksam masurah. So kalau dia tanya kita qadhiyah hamliyah, aksam qadhiyah hamliyah bi'sibar masurah, bimasurah. Maksudnya yang dia nak adalah masurah saja. Maka kamu cukup beri qadhiyah hamliyah kulliyah. Satu, qadhiyah hamliyah juz'iyah. Dua. Betul tak? Kalau kamu bagi qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah pun betul. Yang kedua kamu bagi qadhiyah hamliyah kulliyah salibah pun betul. Ingat, nama qadhiyah mesti ditulis secara penuh. Ingat baik. Jangan kamu malas. Kerana malas kamu akan hilang markah tu. Baik. Jadi kamu kena ingat tu sur dia. Ini adalah sur dia. Kul. Bila kata kulliyah mujabah, dia hanya ada 4 saja. Kul, jami', amah dan juga kafah. Okey. Manakala kulliyah salibah ada 3, la syai', la ahad dan juga la far. Okey, juz'iyah mujabah, ba', fariq, mu'zam dan juga kasir. Ingat, kasir walaupun perkataan itu banyak, dia menunjukkan kepada juz'i. Kerana bila kita kata banyak, dia tak menggambarkan keseluruhan. Nampak? Maksudnya kalau saya kata banyak pelajar tingkatan 5 hadir pada hari ini, maksudnya masih ada pelajar yang tidak hadir. Sebab banyak. Bukan semua. Kalau kita kata semua pelajar tingkatan 5 hadir, maka semua kuli itu menunjukkan ke atas semua. Kalau kata banyak, maka dia tak menunjukkan semua. Yang baik, kuat kasir bukan semua. Sebabnya pernah ada berlaku perdebatan antara cikgu pun, bukan pelajar, cikgu yang berdebat. Cikgu mantik ni berdebat mengenai kataan kasir. Dia kata kasir itu banyak. Sedangkan memanglah banyak, betul lah banyak. Tapi bila kata banyak, dia tak menggambar keseluruhan. Berbeza dengan kul. Kul tadi seluruh semua. Ataupun kita kata kaf. Kafah. Kafah pun menunjukkan ke atas keseluruhan. Kafah. Ataupun amah. Amah juga keseluruhan. Umum. Umumnya. Jadi bila kata umumnya, semualah. Jadi contoh, ayat Ustaz kata, secara umumnya semua pelajar mesti memakai baju batik esok. Maksudnya bila kata umum, maksudnya semualah. Dia tak ada yang terkecuali. Nampak? Itu perkataan umum. Okey? Okey. Baik, tengok pada perkataan juz'iyah salibah pula, laisa ba' dan juga laisa kul. Yang ini juga ada pelajar yang tersilap kadang-kadang. Laisa kul. Laisa kul ini dia kata kulliyah salibah. Itu pun kena berhati-hati. Sebab tahu tu ni awal-awal sebab kebiasaan kesilapan berlaku pada laisa kul.
Laisa bab tak apa. Laisa bab tu nampak dah bab. Bab itu juz'iyah, bab tak ada masalah. Tapi laisa kul itu setengah pelajar dia suka sangat letak pada bahagian kuliah salibah. Ingat baik-baik. Jangan letak kuliah salibah. Laisa kul itu adalah juz'iyah. Sebab apa? Sebabnya dia menafikan kesemua. Bila kata bukan semua, maka itu adalah setengah. Okey? Laisa kul adalah juz'iyah salibah sebab ada laisa. Yang biasanya itulah. Jadi berhati-hati, walaupun kadang-kadang dah biasa dah cerdik dah, biasa jawab okey dah, tiba-tiba kan laisa kul je salah. Hilang satu markah. Jadi berhati-hati, ingat dalam mantik pastikan semua markah kamu mendapat markah penuh. Itu harapannya lah. Pastikan semua markah untuk mantik dapat penuh. Untuk mantik. Okey. Jelas itu? Ada soalan tak? Jelas. Jelas. Baik. Last kali takunu qadiyah mujabah idza kana alaqah bain al-mawdu' wal mahmul alaqah ittisaliyah. Yani baik, jadinya alaqah hubungan antara mawdu' dan mahmul bagi qadiyah mujabah adalah alaqah ittisaliyah. Ya, di bahagian ittisaliyah. Manakala qadiyah salibah adalah infisal. Ittisal adalah berkaitan. Manakala infisal adalah berpisah. Apa maksud berpisah ataupun berkaitan? Maksudnya apabila kita kata Muhammad syairun ataupun Muhammad sauda, Muhammad hitam, maka apa yang menjadikan dia berhubung, apa yang menjadikan dia ittisal, Muhammad dengan hitam itu adalah dia. Faham tak? Faham tak ni? Muhammad dan hitam itu adalah dia. Ataupun kita kata Najihah gemuk, contoh. Najihah gemuk. Jadi bila kita kata Najihah gemuk, maka kamu akan nampak, Najihah gemuk. Maksudnya dia adalah ittisal. Berhubung. Gemuk dengan dia tu berkaitan. Nampak? Ataupun kita kata Hakimai tidur. Maka Hakimai dengan tidur adalah berkaitan. Ittisal, itu ittisal. Manakala salibah pula yang dikatakan infisal tadi, kenapa? Kerana bila Ustaz kata Nailah ghairu naimun ataupun laisa naimun. Jadi Nailah dengan tidur adalah tidak berkaitan. Sebab itu dia kata infisal. Nailah tidak tidur, maka tidak tidur maksudnya dia tak ada kaitan dengan tidur pun. Okey? Ataupun bukan semua. Laisa kul minatul la najihun. Bukan semua pelajar yang berjaya. Jadi bila kata bukan semua yang berjaya, maka dia tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan dengan yang sebahagian lagi. Itu dipanggil sebagai infisal. Baik. Bila ada perkataan laisa saja, dia memisahkan antara dua perkataan tersebut. Dia berpisah antara kedua-dua perkara tadi. Okey. Okey, baik. Jelas itu? Ada soalan tak? Jelas. Jelas. Okey, baik. Alhamdulillah. Jelas. Harapnya sebabnya dah sebenarnya bila masuk kepada tasdik ni dia lebih mudah sebenarnya berbanding dengan tasawur. Tasawur bukan dia susah sebab apa? Sebabnya dia lebih kecil. Apa yang dibincangkan terlalu kecil. Dia bincang mengenai kalimah, itu yang menjadikan agak pening sikit lah. Bila dah masuk kepada tasdik, dia dah bincang mengenai benda yang besar dah. Benda tu dah jadi bentuk ayat, lepas tu kita tentukan dia kuli. Itu kamu kena ingat lah. Kamu kena ingat so dia untuk tentukan dia kuliah ataupun juz'iyah. Jadinya kamu mesti ingat semua ta'rif satu, dan juga tolong pastikan kamu boleh mengingat semua sur supaya kamu boleh membezakan antara semua qadiyah. Kerana di dalam tasdik mengetahui mengenai qadiyah hamliyah dan juga syartiyah adalah sangat penting. Ingat, kamu mesti tahu beza antara qadiyah hamliyah dengan syartiyah. Sebabnya untuk kita bincangkan untuk dalam bab tanakut, akas dan juga kias.
Right. Soalnya kalau kamu tak boleh menentukan qadiyah pun tak boleh nak beza lagi, kamu akan bermasalah dalam tanakut akas dan kias. Memang confirm kamu akan masalah. Jadi kamu mesti kenal dulu qadiyah tadi. Baik, terus kita bincang untuk soalan kita. Buka modul masing-masing. Tengok pada soalan tu 26. Okey, baik. Tengok soalan 26. 26 tu dah 25 kita dah. 26. Senang dah. Tengok nombor 26. Hai. Tengok 26. Okey, ni. Kita cari senyap dulu. Khairuddin baca 26. إدراك مفرد من غير حكم عليه بإثبات أو نفي. تعريف تصور. Depan dia bar, tasawur. Depan dia bar, tasawur. Okey, betul ke tu? Betul. Okey, baik. Itu adalah jawapan dia. Tasawur. Ghairu hukm bi'isbat au nafi. Itu adalah tasawur. 20. Baik, tak payah bincang lah. Ini bukan silibus saja ni. Tak ada dalam kamu ni. Okey, tak ada. Kamu tak ada ni. Tak ada. Kamu tak ada khabaran ni. Jadi ni dalam tasdik ni. Sangkut lah. Dan tanakuk pun bukan. Yusamma murakkab sabiq khabaran. Bukan. Tak payahlah. Rabitah. Okey, baca 28 lah, Man. 28 mudah je tu. Selesaikan. Cepat 28. Sangkut Ustaz. Memang sangkut terus dia. Saya. Mangat. Cepatlah. Atikah nak. Ustaz, saya nak. Bacalah 28. Ayin Robitah Roiri Zamania Fima Yakti Ba Huwa. Ya, tadi baru bincang tadi. Jawapan dia huwa, betul tak? Betul. Tak bergerak. Okey, jawapan dia adalah huwa. Baik, terus. Akmal Riza. 29. Qaddam fi al-qadiyah muttasilah huwa ma tuqaddamu ratibah wa inna zikru mutakhira li anna baina juznain muttasilain. Muttasilah ni, betul tak tu? Semua setuju ke? Senyap tu, semua jawab lah tu.
Okey, yang ni pun tak ada Tak ada dalam mukarrar kamu. Kamu reka je lah. Okey. Tolong tengok tu betul-betul. Baik, 30 Fakihah baca. Ustaz jawapan tadi betul ke tak Ustaz? Mana? Untuk ni 29. Ha. Kamu nak jawapan ke? Bukan mukarrar kamu tu. Baik. Tengok. Dia kata kalau kamu nak jawapan qadiyah muttasilah, dia adalah huwa ma taqaddimu ratbah wa in zakara mutaakhiran. Okey, ni betul ke takrif dia ni? Ni takrif apa ni? Muqaddam. Ha? Takrif apa? Muqaddam. Okey. Jadi muqaddam dia kata muqaddam ialah qadiyah muttasilah. Okey, fi huwa ni kenapa dia di muqaddam itu berada di depan? Kerana bain juz'ai tartiban. Ini jawapan dia. Kerana kedua dia ada tertib. Sebab itu macam tadilah tartib tabi'i tadi. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tak ada nasi di berkamusnya. Tapi kalau nak tahu ilmunya bolehlah. Dia dipanggil sebagai tartib tabi'i tadi. Sebab apa? Sebabnya muqaddam mesti berada di depan. Sebabnya apabila kita kata iza kana syamsun tali'atan nahar mawjud. Contohnya untuk qadiyah syafi'iyah muttasilah kan. Apabila terbit matahari maka wujudnya siap. Sekalipun kita tukar kedudukan dia tetap mendahulukan matahari terbit dulu. Barulah siap itu wujud. Maka itu dipanggil tartib. Sebab itu muqaddam mesti berada di bahagian depan. Dan dikira sebagai yang dipanggil sebagai muqaddam. Sekalipun dia berada di bahagian belakang. Kerana tertib. Macam yang tadilah. Macam dalam hamliah tadi. Cuma dalam buku teks kamu rasa dalam bahagian sana, dalam bahagian syartiyah tak sebut pun masalah ni. Cuma dalam hamliah tadi dia sebut tadi. Kalau kamu kita bahas tadi, dia sebut ada tertib tabi'i. Betul tak? Dalam rabitah. Itu mana tadi? Jadi dia ada kaitan lah. Kalau nak tanya pun, kalau kamu nak tahu, itulah sebabnya. Dia mesti boleh mendahulukan. Sebab itu ingat baik, maudhu' dan juga muqaddam satu takrif. Tali, mahmud dan juga tali satu takrif. Sebabnya dia ada kaitan tadi. Okey, jelas? Jelas. Ya, jawapan dia adalah alif sini. Okey. Terus kepada al-ijab. Okey. Najiha. Al-ijab wa salbu fi tanakut wa alif. Jim. Al-ijab wa sal fi tanakut wa kai. Jim. Okey, semua setuju ke? Setuju. Ya, ijab wa sal fil tanakut wa kaif. Kaif adalah ijab dan juga sal. Kam? Yang apa ni kuliah, juz'iyah. Ya, kam adalah kuliah dan juga juz'iyah. Tolong catat tepi tu. Kam adalah kuliah dan juga juz'iyah. Kam kuliah ataupun juz'iyah. Ustaz, bukan yang ni ijab wa salib fi akas ke? Kenapa tanakis? Tanakut. Sama je. Sama je. Tanakut dan juga akan sama je. Bukan sama je. Memang kam tu menunjukkan ke atas kulli dan juga juz'i. Kaif, mujabah dan salibah. Mana-mana soalan, mana-mana duduk pun betul.
Asalkan mesti menunjukkan ke atas positif negatif. Kam berapa? Kuli dan juga juz'i. Ingat kam berapa? Kuli juz'i. Semua ataupun sedikit. Kaif pula bagaimana? Bagaimana keadaan ayat itu positif atau negatif? Kaif. Bagaimana? Bagaimana positif atau negatif? Kam berapa? Semua ataupun sedikit. Kul ataupun juz. Okey, jelas? Jelas. Okey. Terus kepada 31. Okey, 31. Tadi tak nampak nama dia hilang dah. Saya nak Ustaz. Oi, hilang dah dia. Ustaz, saya nak. Baca. Ni Zubaidah. Aksas al-qadiyah ba'da al-haywan laisa asadun tu, di asal. Jawapan dia ba'da al-asad laisa bihaywan. Okey. Akas qadiyah adalah Satu betul. ya, satu betul. Okey. Baik, jadi apa dia adalah alif. Okey, semua setuju dulu? Setuju. Okey, qadiyah apa ni? Qadiyah Hamniyah. Dia kuliah juga Tolong catat Tolong catat di bahagian tepi tu. Kalau yang ni kalau asal laisa bi haiwan. Apa nama? Risau. Tolong catat di bahagian tepi tu. Tolong catat di bahagian tepi. Nama qadiyah dia tu. Tolong catat. Okey, baik 32 Natalie. Kullu warada Kullu. zahara wa qala zahara jamilan alwan. Jawapan dia alif. Jawapan dia alif. Betul ke? Betul, semua setuju gitu? Setuju. Tiga dulu dah. Okey, tengok tu. Dah mana? Okey. Kullu wardah apa dia? Qadiyah? Qadiyah hamdiyah. kuliah berjabah. Mujabah. Kuliah berjabah. Baik. Lepas tu ni Allah. Kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Kuliah berjabah. Kuliah mujabah. Okey. Yang ni qadiyah hamdiyah. Qadiyah hamdiyah kuliah mujabah. Kuliah mujabah. Baik. Qadiyah hamdiyah jadi qadiyah hamdiyah. Kuliah jadi kuliah. Mujabah jadi mujabah. Baik. Buang benda yang sama. Apa yang sama? Warda. Zahara. Zahra. Baik, Zahra buang. Kedua-dua Zahra buang. Jadilah dia kullu wardah jamilul laun. Jawapan dia adalah alif. Okey, mudah je tu. Okey, 33. Saya. Okey, baca. Mawdu'il memantik bihasu kan? Bi anil amrain huma tasdik. Mawdu'il memantik.
Ba apa? Ba. Sudah. Ni bukan Ke Ba. alif. Ba kan? ba, tasawur tasdik. Ini bukan apa, tak habis ayat tu. Kamu ngerti apa? Tak. Okay. Untuk Soalan. adalah tasawur dan juga tasdik. Memang ada. Betul. Ya, Jangan tak betul. Tak ada. Ada. Baik. Maudhu' tajuk perbincangan dalam ilmu mantik dua saja, iaitu tasawur dan juga tasdik. Ingat, dia basic dalam ilmu mantik dua ni sebenarnya. Tasawur dan juga tasdik. Satu kitab tasawur, satu kitab tasdik yang kita belajar. Jadi itu adalah dipanggil sebagai maudhu'. Maudhu' ini adalah perbincangan. Maksud dia perbincangan. Selain tajuk, dia adalah maksud lain bagi maudhu' adalah perbincangan. Jadi perbincangan dalam ilmu mantik adalah tasawur dan juga tasdik. Walaupun kamu tak pernah mendengar perkataan jim tu, daruri dengan nazari tu, tak ada kaitan pun. Apa nama? Jadi Ustaz bagi je lah. Okey, 34. Nailah. Saya. Ya. Tapi yang ni soalan bukan silibus kita Ustaz. Ya. Tak payah baca. Okey, terus. 35. Min ajza'ul qadiyah alhamdulillah huwa al-mahmud ba. Okey, setuju semua? Setuju. Okey. Ya. Senang sangat tu. Jadi terus dia terima Mahmud. Sebabnya muqaddam adalah ajzal qadiyah syartiyah. Catat kat tepi tu. Ajzal qadiyah syartiyah. Manakala natijah adalah ajza'u qiyas. Catat kat tepi tu. Tolong catat tak nampak ni. Jadi kamu pada jujur tulis tu. Muqaddam tulis sebagai ajza'ul syartiyah. Manakala natijah adalah ajza' qiyas. Baik, 36. Yang ni sebelum tertinggal ni kena sebut nama dia dulu. Husna. 36. Buat tak dengar. Oi, tak dengar. Dengar pelan. Slow. Ukur qadiyah yang menjaga minal qada'util amaliyatil atiyah. Jim. Okey, dengar lah tu sikit-sikit ujung-ujung telinga je dengar. Jawapannya jim. Okey, ansar qadiyah kuliah mujabah min qadaya hamliyah al-atiyah. Baik, qadiyah kuliah mujabah. Okey. Jadi dia kuli je lah, betul tak? Ada satu je. Betul. Memang tak ada jawapan lain dah. Sebab tu penting yang kena tausul inilah qadiyah kuliah mujabah, hanya satu saja di sini. Kuliah ni saja. Siapa yang salah ni, kali kena berhati-hati lebih lah. Sebabnya la wahid adalah qadiyah. Boleh catat kat tepi tu. Qadiyah apa dia? Salibah. Kuliah. Dia salibah. Qadiyah hamliyah. Kuliah salibah. Kuliah salibah. Okey. Ba'dun nas laisa bi jahil. Qadiyah hamliyah. Juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah. Ya, juz'iyah salibah. Okey, jadi satu saja. Okey. Tolong catat kat tepi-tepi kertas kamu. Baik, terusnya 37. Syafiqah. Nafidu lil qadiyah kuliah mujabah huwa al-jawab ba juz'iyah salibah. Juz'iyah salibah. Okey, setuju semua? Setuju. Okey. Nakid kuli jadi juz.
Mujabah jadi salibah, betul? Okey. Okey, betul. Ba. Tak ada masalah itu. 38. Zul. Apa? Ain apa benda ni? Ain qadiyatai allati la akas laha. Ba. Jusia salibah mumala salibah. Ba. Ustaz. 31 rasa Jim Ustaz. 31? La akas. Sama juga kan? Mana? Oh, tiba-tiba 31 balik. Sebab dia kan sama kan ayat dia. Sabar dulu. Tengok ni dulu. Okey, selesaikan ini dulu. Okey. Ayin qadiyah al-atiyah allati la akslaha. Baik, tentukan qadiyah yang tidak akas padanya. Juz'iyah salibah, mumalah salibah. Okey. Betul ke tu? Semua setuju dah ni? Setuju. Okey, baik. Zul kata tengok 31 balik. Okey, 31. Kamu setuju ni yang ni? Okey. Tak ada akas. Tak ada akas. Okey. Jawapan dia adalah? Tak ada akas. Jim. Jadi nampak tak apa yang berlaku tu? Nampak tak tu? Teori nampak tak tu? Nampak tak apa yang berlaku tu? Ni qadiyah amliyah juz'iyah salibah. Okey, juz'iyah salibah ni juz'iyah salibah ghair mu'akis. Jadi apa dia 31 adalah Jim. Nampak tak? Nampak. Okey, sila tadi tu. Sebab lama dah tak main ni jadi gitulah. Nyanyok semua. Mana? Jadi juz'iyah salibah dan juga mumalah salibah tidak boleh diakas. Sebab itu ada jawapan lah yang akis tu kat bawah sekali. Jawapan adalah Jim. Okey, betulkan balik semua. Mujur lah ada Zul. Kalau tidak habis kita. Sesat semua. Aduh, okey. 39. Siapa lagi tak baca? Amira. Nampak buka mic dah tu. Cepat Amira. Hai, mana ya? Ba. Baca dah soalannya, tiba-tiba macam ba jadi keluar. Cuba ingat. Masyurah intan syakal awal. Jawapannya ba. Baca dah apa jawapannya. Ijab kubra wa kuliah sugra. Okey, betul semua tu? Semua setuju tak? Saya buat alif tak? Saya buat alif. Baik, syarat syuruk intan syakal awal. Kita ingat kita hanya belajar syakal ada 4, yang kita belajar hanya 2 saja, syakal awal wa syakal tsani. Manakala tengok pada syarat dia, syarat syakal awal
Syarat awal apa syarat dia? Ijab surah. Ijab surah kuliah kubra. Jawapan dia adalah alif. Betul lah. Betul lah? Bukan, saya jawab ba tadi. Sedangkan dekat sini alif. Saya jawab, betul lah. Betul lah. Betul lah, jawapan dia adalah alif. Jawapan dia alif dan Amira jawab ba tadi. Jadi jawapan dia adalah alif. Ijab surah wa kuliah kubra. Ijab kubra kuliah surah ni untuk kuliah apa? Untuk syakar apa? Sani. Laju je kamu jawab, benar ke? Bukan salib surah ke yang sani? Kalau kamu mereka tu, serah kamu jawab je lah. Kalau jim tu syakar apa? Syakar sani. Oh, sudah. Tengok buku teks kamu tu. Syakar sani. Apa syarat syakar sani? Jumpa tak? Apa syarat syakar sani? Jumpa Ustaz. Apa syarat dia? Ikhtilaful muqaddimatain fil kaif. Lepas tu kuliah al-kubra. Jadi ada jawapan itu nak? Tak ada. Tak ada. Ya, tak ada. Tak ada pun. Tak ada. Selain ikhtilaf. Ingat dia syakar sani dia ada pertanyaan ikhtilaf. Ikhtilaf qadiyatain. Baik. Jadi tak ada kata pun. Yang ni dia reka je. Jadi jawapan dia adalah alif sahaja. Baik, last. Ada soalan lagi. Soalan lagi. Baca soalan lagi. Siapa tak baca lagi tu? Sila mengaku sekarang sebab baca. 40. Cepat-cepat. Siapa rasa tak baca lagi? 40. Oh, ketidur. Ni orang ni. Tak ada nak baca dah? Saya lah Ustaz. Baca lah. Okey. Selesaikan 40 satu ni. Man qail bistihbabi istighalu bi ilmu mantiq. Jawapan dia ba Hujatul Islam Al-Ghazali. Betul. Baik, jawapan dia adalah Ba. Abu Amar As-Salih kata apa? Tahrim. Dia kata tahrim. Dia mendapat haram. Haram tahrim. Bukan tahrim. Tahrim lain. Tahrim yang Hujatul Islam tu. Yang tu cakap. Sudah. Dah berkhilaf dah. Berkhilaf ulama dah. Betul lah. Apa yang betul, apa yang salah? Udah mengigal dah. Betul lah Ustaz, betul. Apa yang betul? Betul lah yang tahrim tu. Saya berani kamu menafikan apa yang Umar kata. Jarang-jarang muncul tu tiba-tiba tahu. Tengok. Ibnu Salah ni Ibnu Salah kata apa dia? Abu Umar Ibnu Salah ni adalah dia kata apa? Boleh kata tepi tu? Dia bersama dengan Muhyiddin An-Nawawi. Dia kata apa dia? Dia kata tahrim, betul tak? Betul. Okey, catat tu. Ibnu Salah dan juga Muhyiddin An-Nawawi ni mengatakan tahrim. Ishaq Newton ni tak ada kaitan langsung. Apa jawab ni memang benar. Ishaq Newton tu memang tak ada kaitan langsung. Apa jawab tu memang nampak benar tak cerdik lah.
Jadi saya harap tak ada yang jawab tu. Kalau ada, kalau siapa jawab tu tolong beritahu. Saya yang jawab, nanti saya ketuk. Ishaq Newton tu yang masuk tak ada kaitan. Jadi yang tu saja. Hujjatul Islam adalah mengatakan istihbab manakala Ibn Salah ataupun Abu Umar As-Salah itu dengan Yahudi mengatakan haram. Okey. Baik, untuk setakat tu ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Baik, setakat tu saja perbincangan kita. Jadi pastikan belajar betul-betul dan belajarlah. Masa belajar pastikan kamu betul-betul fokus, duduk depan kamera kamu tu, duduk depan alat kamu tu, dan pastikan mesti ada buku, ada kertas dan juga ada pensel. Mesti catat apa yang diberitahu. Sebabnya bukan subjek ustaz saja sebenarnya yang akan bagi soalan ni. Kebanyakan subjek akan mula memberi soalan. Kebanyakan subjek akan mula memberi soalan saat-saat ni. Sebenarnya kita dah habis dah, majoriti dah habis dah silibus. Jadi sekarang kami akan bagi kamu bentuk-bentuk soalan yang mungkin ditanya. Jadi kamu mesti catat di dalam mana-mana tempat pada buku kamu tu. Dan sebaik-baik sekarang ni, pada saat-saat macam ni, sebaik-baiknya kamu tak baca sangat dah buku teks. Kebanyakan macam contoh sejarah. Lagi-lagi lah kamu tak payah baca buku teks sangat dah. Kamu kena banyakkan baca-baca soalan. Kalau mantik, kalau kamu tengok pada kertas modul Ustaz tu, siapa yang jawab habis dah, kamu akan perasan soalan dia berulang-ulang, berkali-kali. Dia akan berulang benda sama je berulang. Cuma kamu kalau kamu perasan, soalan dia walaupun berulang, tapi bentuk soalannya adalah berbeza. Faham tak? Maksudnya dia pusing sikit, tapi jawapannya sama je. Jawapannya sama je. Contohnya dia nak ta'rif. Dia kata ma huwa ad-dilalah. Dia kata macam tu. Sedangkan boleh dia tukar arif. Maksudnya benda sama, ataupun dia tanya farku. Farku baina tasawwur wa tasdiq. Farku itu masih lagi ta'rif. Apa? Maksudnya dalam mantik memang saya kata kalau kamu kuasai mantik 50% dalam tangan. Habis-habis kurang pun, kalau tersalah pun 49 memang dalam tangan. Maksudnya sekurang-kurangnya kamu dah dapat C. Jadi tak ada mustahilnya kamu mesti kuasai mantik, dan usul fiqh itu kamu perlu lebih masa untuk sedikit membaca dan juga menghafal. Dan juga bila baca usul fiqh, tolong ada kertas tepi yang kamu mesti belajar catat apa yang kamu baca. Apa yang kamu baca tu kamu kena catat. Tolong jangan baca straight. Ada setengah orang dia suka, dia ambil je buku dia tu, pun baca je. Sampai setengah 5 minit, 10 minit dah mengantuk. Dia bukan masalah syaitan tu memang ada lah. Duduk atas kepala, tu memanglah. Tapi masalahnya sebabnya ingat bila belajar kamu mesti menggunakan sekurang-kurangnya 3 deria. Iaitu mata, otak kamu, mata dan juga mata, mulut dan juga tangan. Sekurang-kurangnya 3. Misalnya 3 sekurang-kurangnya. Misalnya ada mata, mulut dan juga tangan. Apa maksud Ustaz? Maksudnya bila kamu baca, kamu mesti gerakkan mulut. Mesti gerakkan mulut secara kuat ataupun perlahan. Maksudnya kamu baca, oh macam ni rupanya, oh gitu. Itu dah memadai. Maksudnya kamu ada reaksi pada apa yang kamu baca. Lepas tu kamu ulang apa yang kamu baca supaya telinga kamu dengar. Lepas itu dalam masa yang sama, kamu mesti tengok tempat mana kamu baca dan tanda dia lepas tu masuk ke dalam kertas, conteng. Walaupun hanya conteng saja, kertas A4 kosong saja kamu catat je. Bulat, pergi sana, berapa pecahan dia. Itu saja dah memadai. Daripada kamu hanya baca sebiji-sebiji yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, habis. Jadi proses belajar mesti macam tu. Mesti ada sekurang-kurangnya 3 deria. Kalau seandainya kamu mengantuk, baru tambah deria yang lain, iaitu sambil berlari. Tu ekstrim sikit lah. Sambil berlari, sambil menghafal, dari. Itu ekstrim lah. Mak kamu pun tengok, pesan aku ni gila ke? Ustaz tak syurkan lah. Ustaz tak syurkan. Tetapi sebenarnya memang itu cara yang kalau kita mengantuk, itu cara yang sepatutnya kita buat lah. Baik, kadang itu saja kelas kita. Kita tangguhkan kelas kita dengan Asbah Kafarah dan Suratul As.
Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Maaf,